InsyaAllah, cara atasi penampakan jin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. InsyaAllah pada malam ni, sebelum masuknya waktu isyak, sambil kita tunggu ni, saya akan berkongsi kepada tuan-puan cara atasi penampakan jin. Biasa kita dengar kan budak-budak nampak jin, situ ada jin, sana ada jin, ataupun orang yang sering kali terkena sihir ataupun ada saka, pendamping dia akan selalu nampak jin. Pergi kedai tu nampak jin, pergi kedai ni rasa panas, lalu kat kawasan tu rasa naik bulu roma dan sebagainya lagi. Ada kes sebelum ni, kes ketukan, tengok di luar rumah tak ada orang ketuk, kadang terdengar orang beri salam dan sebagainya, nampak kelibat di rumah dan sebagainya lagi. So pada malam ni kita akan berkongsi tentang bagaimana kita nak buat cara untuk kita atasi penampakan jin tersebut step by step secara syar'i, insya-Allah. Baik tuan pada rahmati Allah, sebelum tu saya jawab salam semua yang beri salam ni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tuan-puan yang baru masuk ni, cuba komen dengar ataupun tidak suara saya, jelas ataupun tidak suara saya. Boleh komen untuk saya tahu jelas ataupun tidak suara saya. Kalau jelas, komen jelas. Kalau sangat jelas, sangat jelas. Kalau tak dengar, komen je. Slow, tak dengar ke, saya akan kuatkan. Baik, tuan pada rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Yang baru masuk, tolong komen. Jelas ataupun tidak suara saya. Yang kedua, tolong share. Tekan button share. Bismillah. Allahumma salli ala Muhammad. Tekan. Supaya ramai yang dapat ilmu yang bermanfaat. Dan ramai, insya-Allah, akan dapat mengamalkan kaedah ini yang berdiri di atas syar'i, yang ada rujukan kitab, insya-Allah. Baik tuan pada rahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasihlah saya ucapkan kepada semua yang hadir di live pada malam ini. Saya faham walaupun tak ramai, mungkin ramai yang pergi masjid, mungkin ramai yang tengah rehat penat, mungkin ada yang dalam kereta tengah nak balik dan sebagainya. Mungkin ada di shopping mall pun mungkin lah, ada di kedai makan. Yang pastinya saya tabik spring siapa yang berada di masjid saat ini. Berada di masjid, confirm tak buka phone. Saya ada di masjid tapi bilik imam. Tengah tunggu isyak ni kita buatlah sekejap live ini. Jelas alhamdulillah. Jelas alhamdulillah. Okey, jelas suara, kita teruskan tanpa membuang masa kerana kita ada 15 minit je ni. Baik tuan pada rahmati Allah SWT. Okey, nampak ni dipanggil kasyaf. Nampak benda gaib. Nampak benda gaib ni dipanggil kasyaf. Sepatutnya benda ni tak nampak. Kita nampak benda yang tak patut dinampak oleh mata lah. Mata kasar kita dipanggil kasyaf. Kasyaf ni ada dua tuan-puan. Kasyaf sahih. Yang kedua kasyaf batil. Kasyaf sahih pertama. Yang kedua kasyaf batil. Tuan pada rahmati Allah, kasyaf sahih ni berlaku kepada Nabi SAW. Hanya Nabi, para anbiya sahaja yang boleh lihat penampakan jin yang betul-betul asli. Macam kita ni nampak jin ni yang tak asli, yang sudah dalam tasyakul, jelmaan jin sahaja, bukan tubuh batan jin yang asli, tidak. Jadi tuan-puan yang dirahmati Allah, kasyaf sahih yang pertama berlaku kepada para anbiya, yang kedua ianya berlaku kepada wali-wali Allah. Bukan dengan kehendak wali tersebut, tapi dengan kehendak Allah. Ianya berlaku tidak sering kali berlaku tiap hari, tidak. Dia berlaku adalah setahun 2-3 kali berlaku tanpa kehendak dia. Duduk saja nampak, tanpa kehendak dia. Tapi dengan kehendak Allah. Tapi tidak berlaku selalu, tidak. Bukan berlaku dengan kehendaknya. Bukan dia pergi kedai nak scan sekejap, nampak, tidak. Orang kasyaf sahih ni, dia datang dengan sendiri. Dia tidak diminta. Tapi dia bukan budak kecil, tidak. Dia seorang wali Allah. Orang yang selalu di masjid, selalu berada di majlis ilmu, pakaiannya warak, tutup aurat dengan baik, makan minumnya tidak yang syubhah. Dijaga semualah. Mata pandangannya, lisannya, telinganya, kakinya melangkah dan sebagainya. Jadi tuan-puan dirahmati Allah SWT.
Suara ustaz tak dengar. Dengar. Cuba puan apa ni? Puan Norihah, cuba kuatkan sound suara tu telefon tu. Mungkin sound suara tak kuat. Saya rasa kuat dah suara saya ni, guna mic lagi. Baik. Tuan pada rahmati Allah Subhanahu wa taala. So, itu kasyaf sahih. Tapi yang berlaku kebanyakan kepada kita, masyarakat awam ni, kebanyakan yang berlaku kasyaf batil. Kasyaf batil. Sebab apa orang tu nampak jin? Kerana dia dalam badan dia ada jin. Kerana dia terkena sihir. Kerana dia ada saka. Kerana dia ada jin pendamping. Kerana dia ada khadam. Baik. Kasyaf dari golongan wanita ada ke ustaz? Ada tapi tak ramai. Ada tapi tak ramai. Yang ramainya kasyaf batil. Kasyaf batil ramai. Laki, puan, orang tua, budak-budak, remaja memang ramai. Okay, berlaku. Mana mungkin budak tu tak sunat pun lagi. Tak kibali pun lagi. Solat subuh tinggal, mengaji Quran pun tak pandai, tiba-tiba dia kata dia nampak jin. Kita pun bagi tahu anak ini anugerah Allah, Allah wi anugerah. Itu tidak, itu kasyaf batil, bukan kasyaf sahih. Kasyaf batil. Ada yang tak kena pada budak tersebut. Dan saya di sini telah banyak membuktikan bahawa budak-budak yang nampak jin adalah gangguan. Buktinya saya ruqyahnya menggelepar dia sekali dengan mak ayah menggelepar tu. Ada. Ini kita buktikan. Bukan anugerah, tapi gangguan jin. Baik, tuan pada rahmati Allah SWT. Ustaz, orang yang kena gangguan mesti ke boleh nampak jin? Biasanya orang yang ada gangguan jin, biasanya dia akan nampak jin kebiasaannya. Itu. Baik, tuan pada rahmati Allah. Kenapa? Kerana jin tu mengganggu dia dan kebolehan jin tersebut nampak jin. Hanya jin yang nampak jin. Oleh sebab jin tu mengganggunya, maka dia juga akan nampak jin kerana dia orang yang diganggu oleh jin. Mata pandangannya. Jin yang menjelma untuknya. Kasyaf batil. Jadi tuan pada rahmatillah, dalam bab ni dia termasuk dalam bab mukasyafah batilah, khawariqul adah, yakni bab menyalahi adat kemanusiaan. Sebab apa menyalahi adat kemanusiaan? Kerana Allah SWT berfirman dalam ayat Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Ila akhir ayat. Shadaqallahul azim. Allah dah bagi tahu dalam Al-Quran, mereka ni bangsa jin boleh nampak kita dari arah dan tempat yang mana kita la tarawnahum. Kita tak nampak mereka. Itu hakikat fitrah manusia, tak nampaknya. Jadi bila nampak ni kebanyakannya disebabkan kasyaf batil, gangguan jin. Ada khadam, ada jin yang mendamping dengannya. Dia terkena sihir, dia ada saka. Kebanyakan begitu tuan-tuan yang nampak ni. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah, dianya bukan anugerah. Akan tetapi, ianya adalah gangguan sebenarnya. Baik, bila nampak ni tuan-puan, ada yang tak ada gangguan pun. Tapi dia pergi tempat tu, dia nampak kelibat. Tempat lain tak nampak. Jadi itu gangguan tempat. Bila gangguan tu tempat ada, orang yang berada di tempat tu akan nampak juga. Tak kira siapa. Saya sekalipun, kalau pergi tempat yang berhantu, biasanya nampak kelibat-kelibat. Itu. Maksudnya saya diganggu di tempat tersebut. Bukan kerana saya ada kelebihan. Tidak. Saya diganggu di tempat itu. Di tempat lain tidak. Faham? Anak buah saya 2 kali kena kerasukan baru umur 11 tahun. Farah Amira. Ya, itu gangguan jin. So, anak tersebut akan mengadu nampak penampakan di tempat-tempat tertentu. Keadaan tertentu. Dipanggil jin bertasyakur. Ya, jin menjelma. Bukan jin jelmaan asli. Bukan tubuh batang asli. Tidak. Dia jelmaan dia sahaja yang kita nampak tu. Faham? Jadi tuan-puan yang dirahmati Allah SWT. So, bila nampak jin ni nak buat macam mana? Itulah tajuk kita pada malam ni. Saya ada 8 minit lagi. Bila nampak jin ni nak buat macam mana? Yang pertama, buat seperti Rasulullah buat. Kita buat macam ni tuan-puan. Bila nampak jin, kita buat macam ni. Mula-mula kita istighfar. Jelah kita akan terkejut. Terkejut. Nampak terkejut. Terkejut dan takut. So kita istighfar dulu. Astaghfirullahalazim. 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 Minta ampun pada Allah. Sebab apa istighfar? Dia akan menenangkan jiwa kita. Dan Allah akan mempermudahkan urusan kita. Itu kelebihan istighfar. Dipermudahkan urusan. So, tuan pada rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kita istighfar 3 kali, so, penampakan tu ada lagi. Kita tunjuk kepada tempat tersebut. Penampakan. Kalau takut, pejam mata. Kalau takut, tunjuk, pejam mata. Tunjuk ke arah mana kita nampak penampakan tersebut. Okay, tunjuk. Kan kita baca seperti Rasulullah baca. A'udzu billahi minka. A'udzu billahi minka. A'udzu billahi minka. 3 kali baca. 3 kali baca dah. A'udzu billahi minka. A'udzu billahi minka. A'udzu billahi minka. 3 kali. Ustaz tu ingatlah bahasa Arab. Ustaz baca bahasa Melayu dia. Tak apa. Kita orang Melayu dah apa. Dia bukan solat ni. Di luar solat.
Kalau dalam solat tak boleh lah bahasa Melayu. Jadi kita tunjuk, kita baca a'udzubillahi minka 3 kali. Kalau tak reti bahasa Arab, bahasa Melayu tak apa. Macam mana bahasa Melayu? Aku berlindung kepada Allah dari gangguanmu. Aku berlindung kepada Allah dari gangguanmu. Aku berlindung kepada Allah dari gangguanmu. Mu tu jin syaitan lah. Gitu. Kita buat gitu. Faham lah? 3 kali. Lepas pada 3 kali, biasanya dia lari dah. Biasanya lah. Tu. Kalau duk lari-lagi ni buat gana? Okey. A'udzubillahi minka, a'udzubillahi minka, a'udzubillahi minka. Kemudian baca yang ni. Al'anuka bila'natillah. 3 kali juga. Al'anuka bila'natillah. Al'anuka bila'natillah. 3 kali. Ustaz, tak erti lah bahasa Arab ni, duk ingat lah. Okey, baca bahasa Melayu tak apa. Apa bahasa Melayu? Aku laknat engkau dengan laknat Allah. Aku laknat engkau dengan laknat Allah. Aku laknat engkau dengan laknat Allah. Biasanya dia lari lah. Lari dah tuan-puan. Lari. Dan kali dia tak lari lagi, lagu mana tuan-puan? Ni step yang terakhir. Ni. Kalau tak lari lagi, baca 3 kul tuan-puan. 3 kul. Sekali raung tak apa dah 3 kul. Kul wallah, sampai habis. Kul a'udzu birabbil falaq, sampai habis. Kul a'udzu birabbin nas, sampai habis. Kita baca biasa lagi dah. Kalau tak lari lagi, ada lagi tuan-puan. Kita tengok molek takut-takut. Itu bukan jin. Takut-takut tu manusia yang sengaja usik kita. Takut. Tapi kalau jin, betul jin. Kelibat dia sing-sing lagi ada. So, kita nak buat macam mana? Ini step terakhir. Tadi terakhir dah. Ni sebenarnya terakhir lah. Terakhir dah ni. Kita azan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Azan sampai habis. Kalau tak lari-lagi macam mana ustaz? Kita lari. Kalau tak lari, kita lari. Susah masalah. Okey? Itu step yang paling mudah saya ajarkan. Sebab apa dia tak lari juga ustaz? Kerana dia tahu kita takut. Sepatut kita hanya takut pada Allah. Sepatut doa-doanya kita baca tu kita yakin pada Allah. Tapi kita baca dalam keadaan kita takut pada dia. Lebih besar kita takut pada dia berbanding takut pada Allah. Maka kita cemas akan keluar satu hormon di badan kita. Hormon apa? Hormon adrenalin. Kalau tak percaya tanya doktor. Saya sains ni. Tu. Hormon adrenalin. Bila kita cemas takut, hormon adrenalin dia keluar. Jin tu daya hidup dia kuat. Dia bound. Dia tahu kita takut. So sebab tu dia tak lari. Faham? Sebab tu kena tenang. Dalam menghadapi jin kena tenang. Jangan kita pula seperti kerasukan. Faham? So, saya ulang kembali teknik tadi. Ada teknik. Okey, teknik tadi. Saya ulang. Tuan-puan dengar je. Bahasa Arab dulu. Kemudian saya ulang bahasa Melayu. Okey. So, bila nampak penampakan jin ni, macam mana? Istighfar dulu. Astaghfirullahalazim. 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 Apa istighfar? Moga Allah ampun dosa kita. Mungkin kita ada dosa, ada lalai kepada Allah. Dan minta Allah pemudahkan urusan lah. Kemudian kita tunjuk pada dia. Kita baca apa? A'udzu billahi minka, a'udzu billahi minka, a'udzu billahi minka. Okey. Kemudian kita baca pula al'anuka bila'natillah, al'anuka bila'natillah, al'anuka bila'natillah. Duk lagi. Kita berbaca 3 kul. Qul wallah. Habis kul a'udzu birabbil falaq, habis kul a'udzu birabbin nas, habis. Duk lagi juga. Azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai habis azan. Dok lagi juga, kita lagi. Susah. Ini teknik yang mudah tuan-tuan. Okey? Okey, bahasa Melayu yang tak erti bahasa Arab ni. Tak ingat, cemah tadi tak ingat. Okey, bahasa Melayu macam ni. Okey. Nampak penampakan jin, istighfar dulu. Takkanlah istighfar tak erti. Nampak penampakan jin, istighfar dulu. Astaghfirullahalazim. 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 Kemudian baca. Ni bahasa Melayu lah. Awak tak erti bahasa Arab tadi. Baca. Aku berlindung kepada Allah dari gangguanmu. Aku berlindung kepada Allah dari gangguanmu. Aku berlindung kepada Allah dari gangguanmu. Kemudian baca 3 kali. Aku laknatmu dengan laknat Allah. Aku laknat engkau dengan laknat Allah. Aku laknat engkau dengan laknat Allah. Engkau mu sama. Mu bahasa Batak Timur. Engkau bahasa KL Lumpur. Okey. Okey. Tak lagi. Baca 3 kul. 3 kul tak akan nak baca bahasa Melayu. Takkanlah tak ingat. 3 kul budak tadi kau pun ingat. Qul wallah habis. Al-falaq habis. An-nas habis. Habis. Azan. Azan macam biasa. Mana ada azan bahasa Melayu? Allah maha besar. Allah maha besar. Tak ada. Azan bahasa Arab lah azan. Faham? Takkanlah bahasa Melayu. Okey. Nampak macam laba-laba putih. Macam rambut. Apa tu besar? Ada.
Mana ada laba-laba? Tak ada tuan-puan, tak ada laba-laba. Tak ada. Ke tuan nampak apa sini? Tak ada. Ni seming-seming. Ni saya punya serban. Ini follower bagi ni. Saya tak tahu siapa bagi. Tapi saya nak ucap, jazakallah khairan jazak. Saya pakai ni kebanyakan kopiah saya orang bagi, saya pakai. Ini pun, serban putih ni pun, ada perawat saya rasanya bagi yang ni. Saya pakai juga duduk masjid. Pakai. Baik, saya hargai semua pemberian. Terima kasih semua yang ucap selamat guru kepada saya. Terima kasih semua. Terima kasih. Saya bukanlah seorang guru yang baik ataupun layak menjadi guru. Tidak. Hanya layak berkongsi saja seperti pen drive. Copy and paste. Baik. Tuan pada rahmati Allah SWT. Okey, azan tadi. Habis azan. Tak lagi. Kita lagi. So, selesai masalah. Okey, itu teknik yang paling mudah, tuan-puan. Teknik yang paling mudah, ini berdiri atas garis panduan syar'i. Tak payah baca pelik-pelik lah. Hak kita tak faham ke apa ke, tak payah. Pastikan apa yang kita nak amal tu berlandaskan ilmu. Nak masuk isyak dah. Sikit lagi tuan-puan, yang last sekali. So, orang yang selalu nampak ni, tolonglah baca untuk diri dia sendiri ataupun kepada anak dia lah. Tolong baca, letak macam ni. Kita tolong baca, amalkan selalu surah Yasin ayat 9. Macam ni, tengok tekniknya, tengok betul-betul lah. Pejam mata, buat macam ni. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون فأغشيناهم فهم لا يبصرون فأغشيناهم فهم لا يبصرون. Sekali. Buat 7 round. Buat setiap hari. Terutama masa nak nampak. Ataupun masa rasa pedih, mata buat. Jangan gosok dengan kuku, sakit gosok dengan perut jari ni. Perut jari macam ni. Macam ni tuan-puan. Buat. Yang rabung pun molek. Tapi kena niat baik-baik. Niat, ya Allah, janganlah engkau nampakkan apa yang tidak sepatutnya aku nampak, ya Allah. Boleh diamalkan. Dia ada tiga ayat untuk mata supaya tak nampak benda yang tidak sepatutnya kita nampak. Tapi saya bagi satu ayat sajalah. Nak lebih masuk kelas, okey? Saya jadi detail lagi. Ini kaedah yang paling mudah, simple. Okey? Okey. Tuan-puan, saya sebenarnya nak buka soalan tapi isyak dah masuk ni. So saya kena pergi sekarang. Orang nak azan dah. So nak solat sunat lagi, nak jadi imam lagi ni. So lepas isyak ni nak pergi gerak ke rumah pesakit lagi di Kuala Besu. Tu kita dah deal lama dengan dia. So saya dah setuju nak pergi. So kita pergilah. Saya tak suka pergi rumah orang sebenarnya. Saya suka orang datang ke center. Tapi hari ni saya malu muka nak tolak. Baik. So jumpa lagi pada esok hari ke ataupun anytime lah. Saya live tu apa masuk lah, okey. Dan tolonglah 100 orang yang masuk ni tolong share. Boleh. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kita bertolong-tolongan atas perkara baik, kebaikan dan perkara takwa. Dan ini perkongsian yang baik, perkongsian yang penuh ilmiah, yang tidak diragui, yang tidak syubhah, bahkan ada dalil-dalilnya, ada rujukan sahihnya. Nah, share, semoga bermanfaat untuk orang ramai supaya orang ramai boleh mengamalkan kaedah yang berdiri atas garis panduan syariat, supaya mereka tidak mengamalkan perkara yang amalan-amalan yang pelik, batil dan sebagainya. Niat yang baik, insya-Allah. Itu saja untuk malam ni. Terima kasih banyak semua sekali. Barakallahu fikum. Ahadun ahad. Allahu akbar. Semula ada trademark terbaru. Selawat sampai dirahmati, sunnah Nabi dijalani, cinta kasih ilahi. Wallahu taala a'lam.